Kita menggunakan buku 65 Gambaran Kehidupan Sahabat, karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha, terjemahan Ustaz Abdul Hakam bin Ja'far dan Ustaz Muhammad Nur bin Daud, hafizahumullah. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bikum fid daraini amin. Kita sampai pada sahabat yang kedua yang bernama Sayyiduna Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Satu orang lagi sahabat yang menjual dunia ini untuk membeli akhirat. Satu orang sahabat yang mengajarkan saya dan kita semua bila baca tentang kehidupan beliau, ringkasan kehidupan beliau yang mendahulukan redha Allah daripada redha seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Nama sahabat ni tak masyhur. Nama dia sangat tidak masyhur, iaitulah Sa'id bin Amir. Tetapi dia adalah sahabat yang dipilih oleh Sayyidina Umar untuk menjadi salah seorang gubernur Sayyidina Umar. Jadi salah seorang gubernur Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada zaman pemerintahan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar pilih seseorang tu, maksudnya orang tu memiliki syarat. Yang pertama, orang tu soleh, baik. Yang kedua, mahir dalam kepimpinan. Orang tu soleh, iman yang tinggi. Yang kedua, dalam kepimpinan. Sayyiduna Sa'id, dia cerita sendiri macam mana dia, apa yang membuatkan dia masuk Islam ialah ada satu masa tu kerajaan Mekah isytihar untuk jalankan pembunuhan balas dendam kepada beberapa seorang sahabat Nabi yang ditangkap ketika itu. Kerajaan Mekah dia buat iklan nak jalankan pembunuhan ke atas beberapa sahabat Nabi yang ditangkap ketika itu secara khianat. Maksudnya mereka tipu. Kerajaan Quraisy Mekah tipu secara khianat. Akhirnya ditangkap. Cerita dia panjang, macam mana mereka ni ditangkap, sahabat-sahabat Nabi ni ditangkap ketika itu, lalu dijual kepada beberapa orang pemimpin besar Quraisy di Mekah yang berdendam kerana dalam perang Badar beberapa tahun sebelum itu, setahun ataupun 2 tahun sebelum peristiwa itu, dalam perang Badar ramai pemimpin besar Quraisy yang mati, termasuk Abu Jahal yang mati dalam perang Badar, dan ramai lagi yang lain, beberapa orang lagi, orang kata menteri kanan ataupun menteri utama Quraisy yang mati dalam perang Badar. Jadi mereka sangat dendam. Mereka minta siapa yang bunuh senarai-senarai itu. Jadi kabilah kepada menteri-menteri ni, mereka ni minta kalau dapat kami nak beli sahabat-sahabat Muhammad yang bunuh menteri-menteri utama Quraisy ketika itu. Antara pahlawan yang membunuh menteri utama ni, pahlawan ni nama Khubayb ibn Adi. Lalu dia ditangkap secara khianat dan dijual, dan berlakulah hari pembunuhan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat iklan, peristiwa itu, kejadian itu berlaku di Tan'im. Orang yang pernah pergi umrah sangat tahu Tan'im. Miqat yang paling dekat sekali dengan tanah haram ialah Tan'im. Jadi di Tan'im itulah, di satu tempat di Tan'im, wallahu alam,
betul-betul tanah mana, kawasan mana, pemimpin-pemimpin Quraisy buat iklan, siapa nak tengok hari ni kita nak bunuh berapa orang sahabat Muhammad di Tanaim. Antara sahabat Nabi Muhammad ketika itu yang ditangkap, seorang lagi sahabat Rasulullah yang sangat tidak terkenal pada kita, iaitu Sayyiduna Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Beliau adalah guru pertama Sa'id bin Amir, hero cerita ni, secara tidak langsung. Jadi kata Sa'id, kerajaan Mekah buat iklan nak bunuh, dendam kepada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad. Kami pun pergi ramai-ramai. Kata Sa'id, penduduk Mekah keluar beramai-ramai. Yang tua, muda, yang kaya, yang miskin, dia lelaki, perempuan. Bermula daripada jawatan yang paling tinggi sampailah yang tak ada jawatan, memenuhi ke bandar Tanaim ketika itu. Maksudnya kampung Tanaim ketika itu. Kata Sa'id, disebabkan aku remaja ketika itu, maka aku mencelah sehingga aku duduk di depan sana, dan aku boleh melihat menteri-menteri kanan Quraisy seperti Abu Sufyan, Safwan ibn Umayyah dan yang lain-lain. Aku sampai nampak menteri-menteri utama Quraisy. Maksudnya dia celah sampai duduk depan. Dan ketika itu aku melihat penduduk Mekah, kanak-kanak, orang tua, wanita, laki-laki, miskin, kaya, sangatlah ramai. Ada ribuan penduduk Mekah yang berhimpun ketika itu, ramai. Mereka mengelilingi, masing-masing bersorak, suara jadi bising. Bersorak dan menjerit. Tuan-tuan bayangkan suasana ketika itu, masing-masing sebut, bunuh Khubayb. Kan? Bunuh Khubayb. Jangan pedulikan Khubayb. Dan semua mencaci Khubayb ketika itulah. Semua tu bukan Islam. Waktu itu, peristiwa itu, ketika peristiwa pembunuhan Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Nak bagi tuan-tuan nampak sirah. Waktu ni tak ada siapa dah di Mekah kecuali beberapa orang Islam. Sikit dia, tinggal berapa orang ya, tak sampai 20 orang tinggal di kota Mekah yang belum berhijrah. Ada sebab-sebab tertentu. Yang lain termasuk Rasulullah, semua dah hijrah. Jadi tak ada orang Islam. Ramai orang yang bukan Islam, mereka memaki hamun, menjerit-jerit di situ untuk bunuh, kerana mereka sangat berdendamlah dengan Khubayb yang membunuh salah seorang, Sayyiduna Khubayb ibn Adi yang membunuh salah seorang pemimpin Quraisy dalam perang Badar beberapa tahun sebelum tu. Jadi kata Sa'id bin Amir, ketika itu dia belum Islam, dia remaja. Aku pun pergi, sampailah aku melihat Khubayb ibn Adi ketika itu diikat, tapi dalam keadaan yang penuh tenang, walaupun dia tahu itu hari kematian dia. Kata Sa'id, aku tak pernah tengok satu orang manusia, agama apakah mereka ini yang begitu tenang pada hari kematian dia. Muka dia tenang, muka dia senyum. Kemudian dia diikat di kayu palang. Arab sebut fi salib. Fi salib. Khubayb diikat. Salib ni bukan maksudnya Kristian. Salib ni maksudnya kayu yang bila dibuat macam tu, diikat, kayu palang, Arab sebut salib. Bukan maksudnya Mekah tu agama Kristian, bukan. Jadi kata Sa'id bin Amir, Sayyiduna Sa'id kata diikat di kayu palang, maksudnya tangan kanan dia didepakan, lalu diikat tangan, diikat di bahagian badan, diikat kaki itu. Dia terikatlah di kayu palang yang tinggi, semua orang tengok. Tuan boleh bayang Tiba-tiba Sa'id pun kata, bila Quraisy tanya ada permintaan apa sebelum kami nak jalankan hukuman bunuh kepada kamu, Dia kata, aku nak bagi peluang kepada kamu, apa permintaan terakhir. Sayyidina Khubayb melihat kepada pemimpin Quraisy yang duduk dekat situ. Dia kata, izinkan aku solat 2 rakaat. Solat apa tuan-tuan? Itu bukan solat taubat, itu bukan solat qadha, itu bukan solat duha. Sahabat sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Pagi ni saya nak sebut kepada tuan-tuan, siapa nak tahu salah satu daripada rahsia sunnah Rasulullah, berwuduklah sepanjang
tuan-tuan jaga. Maksudnya sepanjang hari berwuduk lah. Sebab tu Sayyidina Khubayb ibn Adi, bila hari dia dah ditangkap berapa hari dah. Sayyidina Khubayb ni dah ditangkap banyak hari dah. Berapa hari dah dia ditangkap. Kemudian bila nak dibunuh masih lagi dalam keadaan berwuduk. Masih dalam keadaan berwuduk. Bila nak dibunuh tadi, beberapa minit sebelum dibunuh, dia kata boleh izinkan aku solat 2 rakaat. Dia pun kata boleh. Tak tu permintaan terakhir. Memang dia akan dibunuh. Adalah kemanusiaan sikit minta permintaan terakhir dan diluluskan permintaan itu, dibenarkan. Maka Khubayb pun solat sunat 2 rakaat sebelum dihukum gantung, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia bid'ah yang haram? Ni masalah ni kita sampai lagi Tuan-tuan tengok kita belajar tentang sahabat, kita akan tengok berapa banyak benda, bukan semua benda yang Nabi tak ajar tu maksudnya terus haram, terus bid'ah. Seperti satu kumpulan hari ni yang kononnya memperjuangkan hadis sahih, hadis apa kan. Yang ni yang cepat, kumpulan yang cepat membid'ah dan mengharamkan ibadat orang Islam yang lain. Hati-hati. Kata para ulama, solat sunat 2 rakaat itu adalah solat sunat sebelum mati dibunuh, yang pertama dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia adalah solat sunat sebelum seseorang dijatuhkan hukuman mati. Pemimpin Quraisy utama waktu tu, Safwan ibn Umayyah apa semua, Abu Sufyan, mereka benarkan, bagi dia solat. Maka Khubayb pun dilepaskan, dia pun solat. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Sa'id yang meriwayatkan cerita ni, dia kata, aku tak pernah melihat setenang solat yang ditunjukkan oleh Sa'id, oleh Khubayb, Sayyidina Khubayb bin Adi, di saat beberapa saat lagi, beberapa minit saat lagi beliau akan dihukumkan bunuh, yang tak tahu lagi nak bunuh macam mana tu, tetapi tidak sedikit pun wajah Khubayb ibn Adi dalam keadaan ketakutan, tak sedikit pun. Kemudian tuan-tuan, dia pun semayang, habis semayang dia pun berdiri. Tuan-tuan tahu apa dia yang Khubayb sebut? Pelik lah, benda-benda tu yang saya sebut semalam, saya sebut dalam kuliah tentang buku 65 sahabat ni. Kita akan baca kisah-kisah dongeng dalam kurungan lah. Kisah-kisah dongeng maksud saya bila bawa mai ke zaman saya hidup, kita semua hidup, seolah-olah kisah ni jadi kisah dia, seolah-olah macam kisah dongeng lah, tak berlaku pada umat ni. Habis Khubayb solat dengan tenang 2 rakaat tadi, solat sunat sebelum dihukum bunuh, dia pun bangun, dia kata kat pemimpin Quraisy, dia kata, kalaulah bukan kerana risau, kamu semua menganggap aku ni takut untuk mati, nescaya aku akan panjangkan semayang ni. Sayyidina Khubayb ibn Adi pendek dan ringkaskan semayang sunat 2 rakaat tadi, dia tak baca panjang-panjang sebab dia risau orang Mekah kata dia takut mati. Dia nak abang kata aku sikit pun tak takut mati, tapi aku tak mau hampa duk ingat aku takut mati, maka aku ringkaskan semayang aku, ikat balik. Ajaib tuan-tuan, sangat ajaib. Dan akhirnya diikat kembali, lalu dimulakan hukuman bunuh hak dendam tadi ni. Depa tak pancung kepala Khubayb, depa tak panah di dahi dia. Kalau pancung sekali mati je. Kalau panah di dahi, panah ni hujung dia besi tuan, dia masuk mati je. Selalunya kalau diikat di salib ni, dia pakai panah di dahi ni, tepat ni, mati ataupun pancung. Tetapi Khubayb dipotong tangan dia, dia potong. Waktu darah memancut-mancut tadi ni, pemimpin Quraisy tanya, wahai Khubayb, kami boleh lepaskan kamu sekarang dan gantikan tempat kamu dengan tempat Muhammad, kamu mau tak wahai Khubayb? Waktu Sayyidina Khubayb duk mengerang, duk sakit tadi, manusia tu tak, bukan malaikat. Sayyidina Khubayb ibn Adi manusia dan dia sakit. Dia kata, wahai Quraisy, wahai penduduk Mekah,
ketahuilah, sesungguhnya aku tidak akan izinkan, bukan saja Muhammad dibunuh, aku tak izin. Kalau kamu nak gantikan tempat aku untuk cucu Muhammad dengan sebatang duri pun takkan aku izinkan. Sebatang duri. Kata Sayyidina Khubayb, aku takkan izinkan. Maksudnya disuruh ambil nyawa dia, jangan sentuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kisah dongeng. Apabila kisah ini seolah-olahnya ia adalah kisah dongeng, bila kita bawa mai pada zaman ni, mereka mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyawa mereka. Mereka mempertahankan akidah dengan nyawa mereka. Mereka mendahulukan kehidupan akhirat daripada dunia. Daripada situlah Sayyidina Sa'id belajar dengan guru pertama dia, Sayyidina Khubayb ibn Adi. Waktu itulah Sayyidina Khubayb melihat ke langit, dia kata, Allahumma ahsihim adada. Wahai Allah, hitung mereka seorang-seorang. Waqtulhum bidada. Bunuh mereka semua sekali. Wala tubqi minhum ahada. Wahai Allah, jangan tinggal seorang pun daripada mereka ini. Kata Sa'id, aku mendengar ketiga-tiga doa tu, tubuh badan aku menggeletar. Kata Sa'id bin Amir, waktu tu dia remaja duduk depan. Dia kata, tubuh aku menggeletar. Tetapi aku belajar satu benda yang besar, bahawasanya akidah beriman kepada Allah itu lebih utama, mendahulukan Rasulullah SAW daripada seluruh makhluk. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Khubayb bin Adi. Kemudian Sayyidina Khubayb bin Adi pun mati syahid. Maka pulanglah seluruh penduduk Mekah, termasuk Sa'id bin Amir. Kita akan sambung nanti insya-Allah dalam siri yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.